kami. Semuanya di hujung jari. Kami ada untuk anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Kembali bersama-sama dengan saya Raifah Zulkifli. Waktu ini menerusi Temu Bual Radio nak berbicara berkaitan dengan sektor agro makanan negara. Antara yang terjejas teruk susulan daripada bencana banjir yang melanda beberapa kawasan di Malaysia baru-baru ini. Dan kita nak melihat nilai kerosakan dan kerugian yang dialami oleh pengusaha sektor agro makanan ini yang dijangka akan terus meningkat kerana masih lagi terdapat kawasan-kawasan yang belum pulih dari banjir sepenuhnya. Dan untuk berbicara berkaitan dengan implikasi banjir terhadap sektor agro makanan, kami bawakan kepada anda yang berbahagia Datuk Azulita binti Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Datuk bersama-sama dengan kami di Bernama Radio untuk kita kongsikan tentang kesan kepada industri agro makanan, khususnya kita nak melihat kepada penternak, peladang sawah yang terkesan akibat dari bencana banjir baru-baru ini. Ada anggaran jumlahnya, Datuk? Sekali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Bernama atas temu bual bagi kita sedikit sebanyak berkongsi tentang kejadian banjir baru-baru ini. Yang pertama sekali, kalau kita lihat dari segi keseluruhan peladang, peternak dan nelayan, termasuklah pesawah, yang terkesan dengan banjir, kalau ikut rekod kita hampir 7,000 lebih petani peladang peternak ini yang telah terkesan dengan keseluruhan kerugian hampir 90 juta ringgit. Cuma dalam aspek di Lembaga Pertubuhan Peladang ni, kalau kita menjurus kepada peladang-peladang yang berdaftar dan sebagainya, keseluruhan peladang yang terkesan adalah 222 orang peladang. Dan bila kita lihat tentang kerosakannya hanya meliputi dalam 3.4 juta lah. Setakat ini itu yang kita dapat tafsirkan. Baik, Datuk, saya rasa kalau mungkin lebih molek, kita boleh kongsikan juga peternak ini kategorinya apa, peladang ini kategorinya apa. Pesawah kita tahulah berkaitan dengan mereka yang terkait dengan sawah padi dan sebagainya. Tapi peternak dan peladang itu sendiri bagaimana ianya dibezakan, Datuk? Okey, sebenarnya kalau kita lihat keseluruhan peladang yang berdaftar dengan pertubuhan peladang kawasan di seluruh Malaysia, kita ada lebih kurang 211 ataupun 200 total lah 294 pertubuhan peladang, termasuk di kawasan negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Dan daripada keseluruhan pertubuhan peladang ini, kita mempunyai lebih kurang 920,678 ahli peladang berdaftar. Ahli peladang ni dia boleh melaksanakan semua urusan ataupun semua aktiviti-aktiviti pertanian, termasuklah menternak, bertanam sayur, bertanam buah-buahan, bersawah padi, menternak air, menternak lembu, ayam dan sebagainya. Dan mereka yang berdaftar itu adalah sebenarnya di bawah pertubuhan peladang. Namun ada juga peladang-peladang penternak yang tidak berdaftar di bawah pertubuhan peladang. Mereka ini adalah macam yang bersendirian lah, dan mereka juga mengusahakan usaha aktiviti-aktiviti agro makanan ini, tapi dia tak berdaftar. Itu yang kita katakan, sekiranya ahli peladang itu menternak, kita panggil peternak. Ahli peladang yang menternak ayam, menternak kambing, menternak lembu, sekiranya ahli peladang itu ada menternak ikan di bawah program agro makanan ternak air, mereka juga adalah dikenali sebagai peladang. Dan pesawah juga yang bertanam padi di sawah juga adalah ahli-ahli peladang kebanyakannya, sebanyak lebih 260,000 lah.
Jadi keseluruhan ahli-ahli peladang ini 920,000 atau dekat sejuta ini adalah mereka yang melaksanakan aktiviti-aktiviti pertanian ataupun aktiviti agromakanan. Baik, dan semua ini boleh dikategorikan, boleh mendapat bantuan terus daripada Lembaga Pertubuhan Peladang. Saya tertarik, di awal tadi Datuk menyebut kerugian lebih kurang 3.4 juta, lebih kurang begitu nilainya. Tetapi ada tak negeri-negeri yang kesannya lebih besar, Datuk? Dari 3.4 juta itu, negeri mana yang terjejas paling teruk sekali? Ya, kalau kita lihat dari segi tafsiran kita dalam 7 negeri yang terlibatnya, Johor, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Selangor dan Sabah lah. Negeri yang paling terjejas kita nampak adalah di negeri Selangor, terutama di kawasan-kawasan yang berkaitan berhampiran, iaitu di pertubuhan peladang kawasan Ulu Langat, di Ulu Selangor, di Ulu Langat, di Kuala Langat, kemudian tu di Kelang, di Deng, dan juga di Sepang. Kalau kita lihat dari segi anggaran kerosakan yang dialami oleh peladang, peternak dan pesawah ini, hampir di Selangor saja dekat 1.4 juta lah. Kalau di yang keduanya yang paling banyak mengalami kerosakan adalah di Negeri Sembilan. Dan seterusnya adalah di Pahang lah. Baru-baru ini pun saya pergi ke Pahang apabila melihat kerosakan yang berlaku terutama di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai. Kita nampak memang kerosakan sangkar ikan mereka habis dibawa oleh air yang begitu kuat arusnya lah. Daripada 400 sangkar di kawasan Temerloh, hanya tinggal beberapa sajalah, 12 di satu peladang hanya tinggal lebih kurang 12 sangkar, ada yang tinggal 10 sangkar. Itulah bencana yang mengalami peladang-peladang kita yang menternak air lah, ataupun menternak ikan di kawasan situ. Baik, itu antara satu contoh yang diberikan oleh Datuk di Pahang contohnya ikan batin lah Datuk selalu di sana itu yang utama. Batin ada ikan-ikan lain juga. Now Datuk menyebut tentang agro makanan, kita melihat kepada satu lagi situasi yang mana bila berlakunya bencana maka kita akan kurang barang-barang ini. Nak diberi pun dah tak ada, macam Datuk kata lah tadi sangkanya ada beratus, sekarang tinggal 12, mujur ada 12, ada yang hilang terus dan sebagainya. Adakah kita juga menjangkakan bahawa permintaan itu akan banyak, permintaan sangat tinggi, tetapi para peternak peladang ni tidak dapat nak memenuhi permintaan yang ada. Jadi kita adakah juga dalam situasi ini kita melihat kepada rantaian akan berlakunya kenaikan harga, Datuk? Tidak boleh dinafikanlah akan ada serba sedikit kesan terhadap supply ataupun bekalan makanan yang diperlukan mengikut kadar yang saya nyatakan tadi. Kerugian keseluruhan adalah sebenarnya dalam 90 juta keseluruhan daripada data yang kita perolehi daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Dan satu-satu bencana berlaku, hasil-hasil keluaran petani padi, ikan, cili, sayur-sayuran, buah-buahan itu memang ada berlaku kesan yang agak besar. Namun saya percayalah Kementerian Pertanian dan juga agensi jabatan termasuklah LPP akan melihat bagaimana kita boleh membantulah negara supaya tidak berlaku pengurangan dari segi bekalan makanan ni. Baik, dan juga pastinya kita yakin dan percaya bahawa semua agensi termasuk Lembaga Pertubuhan Peladang akan memberikan peruntukan. Jadi bantuan dan peruntukan yang disediakan oleh LPP untuk membantu golongan ini bagaimana, Datuk? Ya, sebelum tu mungkin saya perlu nyatakan atas inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, sebaik saja banjir melanda di kawasan-kawasan yang di negara kita, kita telah pun berbincang dan pihak kementerian telah pun propose ataupun memaklumkan dan mengemukakan permohonan kepada
Kementerian Keuangan agar bagaimana kaedah atau pendekatan yang terbaik untuk kita bantu peladang-peladang, peternak, nelayan, semua yang berkaitan dengan agro makanan yang terkesan ini. Dan hasil daripada pertimbangan dan juga kajian yang dibuat, Kementerian Keuangan bersama dengan pihak kerajaan pusat lah, EPU dan MAFI Kementerian Keuangan Pertanian telah diluluskan sebanyak 100 juta dana bangkit semula keluarga agro. Dana bangkit semula keluarga agro ni akan diluluskan kepada semua agensi jabatan dan agensi di bawah kementerian, termasuklah lembaga bertuan peladang. Jadi apa yang LPP laksanakan adalah selain daripada memberi bantuan dalam aspek bakul makanan di bawah MAFI Prihatin, ya, kita juga telah memberikan beberapa kemudahan lah, contohnya ataupun moratorium yang diberikan kepada peladang-peladang, kepada pertubuhan peladang yang terkesan ini sebanyak 6 bulan. Selama 6 bulan mereka tidak perlu membuat apa-apa bayaran sekiranya mereka mempunyai pinjaman yang ada di bawah LPP lah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membantu dalam aspek bila kita turun ke tempat yang terkesan, kita akan mentafsir kerugian-kerugian ini dan kita akan melihat bagaimana kerosakan ini dapat kita kemukakan peruntukan atau permohonan kepada MAFI agar dapat kita bantu usahawan-usahawan ini, lebih kepada nak membantu memulihkan agar semangat mereka ini naik semula untuk mengusahakan aktiviti-aktiviti agro makanan. Jadi selain daripada memberi peruntukan pinjaman, kita juga memberi bantuan dari segi geran, yang mana daripada MAFI Prihatin dan geran daripada bangkit semula tadi tu, kita akan berikan semula kepada usahawan-usahawan ini supaya mereka boleh bangunkan aktiviti-aktiviti mereka dan sambung agar semangat mereka ni lebihlah untuk tidaklah luntur semangat dalam melaksanakan aktiviti pertanian ini. Yang ketiga, peruntukan semasa LPP juga kita ada sebenarnya di bawah, kita panggil Agri Apprentice, di bawah Rise Up, ya, dan juga lain-lain yang berkaitan lah. Kita akan lihat keperluan mereka dan kita akan gunakan peruntukan semasa pembangunan ini untuk kita salurkan kepada mereka lah untuk digunakan. Yang ini akan membantulah sebanyak sedikit, walaupun kita tak boleh nak secara keseluruhannya menyumbang agar boleh mendapatkan semula kerugian itu, tidaklah dapat begitu, tapi sekurang-kurangnya kita dapat membantu dalam aspek mereka membangunkan semula aktiviti tersebut lah. Baik, sebenarnya bila disebut juga tentang bantuan yang diberikan, selain daripada pinjaman, ada juga geran untuk mereka yang terjejas ini membangunkan semula perniagaan mereka. Nak tanya juga Dato', ada atau tidak Lembaga Bertahan Peladang dan juga kementerian memberikan macam kelas-kelas motivasi ke? Sebab saya membaca juga menerusi akhbar-akhbar, ada yang menyatakan bahawa mereka ni dah lemah, rasa lesu. Ni booster ni, bukan booster COVID ni, tapi booster untuk semangat ni, ada atau tidak diberikan kelas-kelas motivasi ataupun kelas-kelas nak bangkit semula ke untuk mereka meneruskan apa yang telah musnah ni? Ya, semestinya lah kita bukan saja dari segi fizikal atau material yang kita nak bantu, kita akan turun ke lapangan untuk kita lihat ataupun kita mungkin memberikan khidmat nasihat bagaimana pendekatan yang terbaik untuk kita beri semangat kepada mereka agar semangat mereka ni tidak lunturlah seperti mana yang dinyatakan tadi. Saya juga ingin
maklumkan yang peladang-peladang kita ni sebenarnya mereka adalah ditadbir atau diuruskan di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan mereka. Dan di sana di BPK kita mempunyai pengurus besar kita, pengurus-pengurus projek dan sebagainya, dan mereka lebih hampir dengan peladang-peladang lah kalau dibandingkan dengan kita di grup jabat dan di negeri. Jadi apa yang kita laksanakan adalah turun padang ini akan dilaksanakan terutamanya oleh pengurus-pengurus kita atau wakil-wakil kita di Pejabat Pertubuhan Peladang. Mereka mengenali ahli-ahli peladang kita, apa keperluan mereka, dan dengan itu apabila rapat ada libat urus, ada engagement, resah, kesah, keluh kesah dan sebagainya ini dapatlah dikongsi bersama, dan sekurang-kurangnya kita boleh melembutkan hati-hati yang kecewa ini. Bukan sikit ya kerugian mereka, ada di antaranya yang hampir sekali lalu air mereka rugi 50,000, 70,000, 100,000, dan ini adalah kerugian yang besar terutama bagi usahawan-usahawan baru nak mula, baru satu musim jalan, dua musim jalan, tapi dah pun dilanda bencana dengan kerugian-kerugian yang sebegini. Jadi apa yang kita laksanakan bukan saja dari segi material kita bantu, kita juga akan turun untuk memberikan semangat kepada mereka agar mereka menyambung usaha yang baik inilah. Baik, untuk anda yang baru bersama-sama dengan kami bawakan kepada anda bahagia Dato' Azudita Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kita berbicara berkaitan dengan implikasi banjir terhadap sektor agro makanan. Banyak yang dah kita kongsikan, ada negeri-negeri yang melibatkan jumlah kerugian yang teruk untuk mereka yang terjejas ini. Namun kita tahu juga bantuan diberikan dari segenap aspek. Saya kira bantuan diberikan secara holistik sebenarnya untuk membantu peladang yang terkesan untuk mereka bangun semula, bangkit semula dan memulakan kembali apa yang mereka usahakan sebelum ini. Kita difahamkan juga, Dato', ada sebenarnya hantar juga pasukan untuk membersihkan kawasan projek, membantu mereka membuat pembersihan semula. Ianya masih langsung ataupun semua peladang ni kawasannya dah bersih, Dato'? Sebenarnya tadi pun saya nak maklumkan juga, selain daripada kita serahkan bantuan dari segi food basket ni kan, kita juga turun membantu membersihkan kawasan. Apabila kita turun, saya mungkin nak share juga, saya pun ada turun beberapa tempat bersama dengan skuad bantuan banjir LPP kepada untuk melihat di kawasan-kawasan yang terkesan. Kita tak turun sajalah, kita sebenarnya turun membawa semua peralatan-peralatan ya. Bila kita lihat sebenarnya bukan saja ahli-ahli peladang kita yang terkesan, warga LPP juga hampir 65 orang terkesan ya. Kita turun melihat kepada situasi rumah mereka dan sebagainya. Kita rasa kalau kita jadi mereka pun kita tak tahu apa nak buat lah. Bila dia duduk di tepi rumah dan melihat keadaan rumah tu, dia pun tak tahu mana nak mula. Jadi bila kita turun bersama dengan skuad-skuad kita lah, kita bagikan beberapa kumpulan dan turun ke kawasan dengan bantuan water jet, dengan penyodok dan sebagainya tu. Kita perlu pakai boot dan sebagainya, alat-alat ini kita bersihkan rumah mereka, clearkan dan keluarkan barangan-barangan yang tidak boleh digunakan, dan seterusnya membersihkan barangan yang boleh guna dan letak semula di kawasan di dalam rumah setelah dibersihkan. Kita nampaklah muka mereka tu nampak serinya, tersenyumnya, merasakan lega atas bantuan yang telah kita berikan, dan saya banyak mengucapkan banyak terima kasih kepada skuad kami lah yang turun ya, dan membantu serba sedikit keperluan mereka. Dan ahli-ahli peladang kita ni, bila kita turun, ada di antara mereka yang menangis, sedih pilu melihat kepada keadaan rumah dan keadaan projek-projek mereka. Ada yang juga sedih apabila baru saja harvest udang kara ya, yang mereka ternak baru saja diletakkan di kawasan ataupun di bekas-bekas untuk di-harvest dan dipasarkan keluar dalam satu sekelip mata, dalam satu malam saja semua hasil-hasil mereka telah
dibawa oleh air banjir ini. Jadi bila kita turun dan kita sama-sama kongsi kesedihan, saya nampaklah ada bantuan ini telah memberi sedikit hati kelegaan di hati mereka lah. Itu yang saya rasakan lah. Ya, baik. Saya dengar Datuk cakap walaupun Datuk tak sedih sangat, tak nampak nangis, saya pula sayu. Rasa sebab pula. Sebab kita tengok berita Datuk yang mana yang nak selamatkan itik sebelum ni kan. Ada sebenarnya yang nak selamatkan itik mereka. Sebab kita tak tahu kalau kita berada dalam situasi mereka, apa yang akan kita lakukan. Kita nak baca juga komen sahabat kita dalam Facebook. Kata Hanifah Awangso, dia kata semoga peruntukan yang ada dapat memberi semangat kepada peladang membangunkan semula projek pertanian mereka, insyaAllah. Baik, setakat ini Datuk, adakah semua yang terjejas itu telah mula mendapat bantuan, dah mula pun apply ataupun nak lihat bantuan-bantuan mereka perlukan, ataupun masih lagi yang memerlukan masa yang kata nanti dulu Tok kita rest up lah Datuk, ataupun semua dah di-attend dah? Apabila kita turun dan pasukan kita telah melihat dan mentafsir kerosakan dan sebagainya, kita pun telah mendapat arahan daripada Yang Berhormat Menteri supaya segera untuk menyalurkan peruntukan tersebut. Jadi apa yang kita sedang laksanakan sekarang ini, kita ada sedikit proses yang perlu kita lalui. Jadi kita mengambil maklum dan sangat prihatin tentang keperluan mereka. Kita akan melaksanakan bantuan atau memberikan bantuan ini secepat mungkin. Apabila laporan-laporan diterima, kita akan membawa laporan ini untuk kelulusan dan seterusnya melaksanakan ataupun menyalurkan bantuan tersebut. Baik, dan untuk mereka yang dengarkan kita juga Datuk, tapi merupakan peladang, peternak ataupun semua yang terlibat dalam industri ini, belum lagi dapatkan sebarang advice, belum lagi mendaftar di bawah Lembaga Bantuan Peladang, bagaimana caranya Datuk? Apa keuntungannya kalau mereka bersama-sama dengan LPP? Nah, saya tak. Datuk? Saya tak dengar. Okay. Ya, saya tak dengar. Saya pun nampak Datuk statik je kat situ. Berdebar saya. Okey. Untuk pendengar-pendengar kita yang belum lagi bersama-sama dengan LPP, dia tak daftar dan sebagainya, kita nak ajak mereka bersama-sama Datuk dengan Lembaga Bantuan Peladang. Silakan. Ya, saya nak mengambil kesempatan ini untuk menyerulah kepada semua peladang, peternak, nelayan, walaupun sama ada berdaftar ataupun tidak berdaftar. Yang berdaftar tu memang kita akan bagi perkhidmatan lah. Yang belum berdaftar tu, berdaftarlah dengan Pertubuhan Peladang yang berdekatan supaya kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik lah kepada tuan-tuan dan perempuan. Yang pentingnya kita adalah kita akan memberikan perkhidmatan agar tuan-tuan dan perempuan dapat melaksanakan aktiviti-aktiviti pengeluaran makanan agar negara kita ini mempunyai makanan yang mencukupi dan dalam masa sama dapat kita menaikkan taraf hidup semua ahli-ahli peladang, peternak, nelayan di luar bandar sana agar kehidupan lebih progresif lah. Itu yang kita inginkan. Baik, dan satu lagi komen kata Khairul Fahmi Bahrain, peladang-peladang sangat berharap peruntukan yang akan diberi sedikit sebanyak membantu mereka dalam meneruskan pelaksanaan projek. Dan kalau waktu ni ada yang dengar, mereka boleh ke Pertubuhan Peladang Kawasan ya Datuk untuk mereka dapatkan bantuan, nak tahu apa yang mereka boleh minta, apa yang tak boleh, begitu Datuk ya? Ya, saya. Kita di semua pertubuhan peladang, kita ada 294 lah. Kalau kita tolak negeri dan kebangsaan, kita ada 279 pertubuhan peladang. Setiap satu kawasan pengendalian ada daerah yang berkaitan lah. Dan semua ahli-ahli peladang dan juga yang bukan peladang lah, sekurang-kurangnya kalau yang bukan ahli-ahli peladang boleh berdaftar dulu dan dapatkan khidmat nasihat di pertubuhan peladang yang berhampiran di bawah kawasan pengendalian tuan-tuan dan perempuan agar kita boleh membantu untuk kita bangkit semula dalam memastikan sektor ataupun pengeluaran agro makanan yang dapat kita teruskan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Baik, saya rasa Datuk memang ramai peminat. Ada lagi komen-komennya, kesan banjir meninggalkan
kesan yang kita nampak, tapi kesan di hati begitu mendalam, yang mana harta benda habis musnah, peluh yang gugur, hilang bagai dibawa arus. Hanya muka kesedihan yang dipancarkan. Itu antara komen-komennya. Datuk boleh baca nanti di live Facebook Bernama Radio. Apa pun terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Azulita Salim, Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, bersama-sama dengan kami di Bernama Radio. Terima kasih Datuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda terus dengarkan kami di Bernama Radio, ini adalah stesen berita bisnes pilihan anda.